sejak Zabi Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama belajar ataupun dengan kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan Imam Ali Ibn Abi Bakr As-Sakran daripada Syarikul Anwar dan juga kitab Al-Zabdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtabtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah dahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah dan Tasik Malaysia Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati Barisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita sambung, saya minta maaf lepas tak dapat hadir untuk urusan sekolah. Sebelum kita masuk kitab ini, ada satu pertanyaan daripada jemaah tadi tentang budak kecil sembahyang di saf dewasa. Baik, tak pastilah sebelum ni pernah kita uraikan ke belum ya, tapi secara ringkasnya dalam mazhab kita Syafi'i, perkara yang bersangkutan dengan bawa budak sembahyang di saf dewasa ni, iaitu tentang suci badan, tempat sembahyang dan pakaian daripada najis ya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, kalau seseorang, tak kira lah budak ke bapak budak ke kan, orang bangsa Islam ke apa kan, kalau dia belum khatan, kalau bahasa Arabnya khatan atau khitan, orang Melayu panggil sunat. Kalau orang Arab sunat dia tak tahu. Sunat buat gini pun dia tahu tu sunat. Bahasa Arab ni kan, bahasa Arab sunat tu ada dua. Satu sunnatun, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Satu lagi sunnah, iaitu perbuatan, perkataan dan keadaan Rasulullah. Tak ada dalam bahasa Arab sunat tu potong tu, tak ada. Bahasa Melayu sunat, bahasa Arabnya khitan atau khatan. Khitan, baru dia faham. Jadi apa nama ni tadi, kalau seseorang belum berkhitan atau berkhatan, kalau bahasa Melayunya sunat, maka dia itu dikira menanggung najis. Apa najisnya? Iaitu pada kulit kemaluannya tu. Yang ni cerita yang lelaki lah, yang lelaki. Kalau perempuan dia wajib khitan juga, tapi dia tak adalah menanggung najis.
Jadi yang lelaki ni kalau dia tak dikhitan atau sunat, maka air kencing dia tu akan ada baki-baki. Baki dia tu akan jadi terkumpul dekat yang belum dipotong tu. Yang menutup kulit, yang menutup kepala takuknya itulah. Khulfa bahasa Arab itu kan. Jadi bila berkumpul tu najis pada badan. Bila najis pada badan, kalau sembahyang tak sah lah. Mazhab kita Syafi'i, kalau dia sembahyang di saf orang yang suci badannya daripada hadas, tengok kalau badan dia atau pakaian yang dipakai terkena bergesil sahaja, tak ada mengganggu apa-apa. Tetapi kalau badannya atau pakaiannya menimpa badan atau pakaian orang lain, maka badan atau pakaian orang lain tu, orang tu punya sembahyang terbatal atau tak sah. Jadi itu yang jadi masalahnya. Kalau orang yang belum berkhitan atau sunat sembahyang pada saf orang dewasa, orang yang dah sunat lah. Sebab tu digalakkan dalam mazhab kita Syafi'i ini yang belum khitan di belakang. Jadi tapi kalau kita tak tahu budak tu dah khitan ke belum dan dia dah sembahyang, kita sangka baik ajalah. Cuma kalau yang pertama ibu bapa sendirilah. Ibu bapa, yang kedua mungkin pihak masjid. Jadi ibu bapa ni perlu tahulah ilmu tentang tu. Kalau anak dia nak pergi masjid atau surau sembahyang berjemaah dan anak dia belum khitan atau sunat, jadi beradalah di saf belakang. Saf belakang. Tapi itulah, kadang-kadang saf dah paling belakang dah. Tapi ada pula jemaah lain yang masbuk kan, makmum masbuk pun payah juga. Dia dah pergi belakang, cepat datang. Yang dah khitan ni lambat pula datang kan. Nasib-nasib lah. Kalau yang belum khitan tu datang, ada budak tu pertama boleh sangka baik lah, mungkin dia dah sunat. Dah khitan. Macam anak saya 7 tahun dah sunat. Itu pun nasib baik ada cerita Upin Ipin. Tak sakit lah sunat, tak sakit lah. Alhamdulillah. Nak sunat tak? Nak, boleh. Upin Ipin kata tak sakit. Alhamdulillah. Sampai masa dah beratur klinik tu dah dedor juga, dah senyap je kan, dah lain macam. Nasib baik dia giliran pertama, dia bagus di giliran pertama, dia jangan kedua ketiga. Kedua tu dah masalah tu. Giliran pertama masuk je, nampak jarum dia dah terbeliak mata. Tapi Upin Ipin kata tak ni, agak dalam hati agaknya dah. Upin Ipin kata tak sakit, tak apa. Cocok, wah menjerit. Menjerit. Berapa kali cucuk? 5 ke berapa kan? Nak habiskan cucuk yang kelima. Dia menjerit. Yang kat luar tu, yang lagi besar daripada dia tu, umur dah 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, mendengar jerit dia tu, entah macam mana keadaan tu kan. Jerit bukan main kuat sampai keluar dengar. Sampai dah habis siap potong apa semua, nak dipakaikan seluar tanah. Ya Allah, punya seram. Dia takut sakit. Dia tu ngilu je kan. Kalau terkena, dia takut sakit. Tak nak pergi dah, bogel lah, dokong. Keluar macam mana. Dia sekarang pakai klip je kan. Jadi nampak lah tak dibungkus kan klip tu kan. Jadi kalau jalan-jalan ke apa, dah hari-hari lain tu tak nak dipakai seluar, tak nak ni. Kalau jalan apa semua, memang yang sebelah-sebelah kita nampak lah. Nasib lah macam mana. Kan. Jadi patahul ismul tadi, tak semestinya budak kecil tu belum sunat atau belum khitan. Kita boleh bersangka baiklah. Tapi kalau ibu bapa sendiri yang tahu keadaan tu, anak dia dah sunat ke belum, dah khitan ke belum, ataupun pihak masjid ingatkan, di setengah masjid dia buat ataupun tanda tu kan, yang belum sunat. Tapi yang tulis kanak-kanak, dia bagus yang belum khitan atau sunat. Kalau kanak-kanak kadang ada yang dah sunat. Kalau kanak-kanak yang dah sunat, dah khitan, dia sembahyang sah sembahyang dia. Kalau betul lah sembahyang dia tu kan sah. Malah boleh jadi imam kalau cukup syarat apa semua kan. Dia punya sembahyangnya sah betul, rukun dia betul, bacaan dia betul, dia kira mumayyiz, boleh jadi imam. Pernah berlaku zaman sahabat tu kan. Jadi
apa nama ni, yang sebetulnya ayatnya yang sudah berkhitan atau sunat, yang belum berkhitan atau sunat berada di soft sekian, tunjuk kan. Macam itulah. Baik. Tapi ada masalah juga isu tentang orang kata alah nanti budak apa nama ni macam susah sangat nak suruh sembahyang kat masjid atau kat surau kan. Jadi nanti budak tak ada, tak suka. Itu kalau mazhab lain ada sebenarnya dalam 4 mazhab ni, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Salah satu mazhab tu yang mazhab Maliki, sunat sahaja badan, tempat sembahyang dan pakaian suci daripada najis. Itu ada satu perkara. Mazhab Maliki boleh juga dipakai, tapi apa nama ni, kena belajar lah, maknanya kena tahulah, kan. Tapi jangan kita nak pegang mazhab Syafi'i tapi apa nama ni, kita tak tahu mazhab Maliki tu, kita main bedal je. Maknanya kita pegang mazhab Syafi'i, kita tak tahu mazhab Maliki tu, kemudian kita main bedal je lah, suruh anak kita di soft dewasa ataupun soft yang dah sunat. Tapi ada juga ulama kata walaupun tak tahu sah juga, maknanya dia dimaafkan juga. Ada juga ulama yang kata begitu walaupun dia tak tahu. Cuma yang saya boleh cakap, orang yang belajar dengan orang yang tak belajar memang bezalah apa nama ni, tingkatannya tu kan. Orang yang beramal dengan ilmu lebih tinggi makamnya ataupun darjatnya daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Baik, sambung. Kitab Al-Jawharul Mahbub wa Munabbihatil Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, tulisan Rumi, oleh Ustazah Nur Ain Abu. Di surat 335, bab yang ke-34 pada menyatakan kelebihan menegahkan makan, tidur dan kesenangan. Maknanya tak boleh makan ke? Tak boleh tidur ke? Tak boleh bersenang-senang ke? Bukan begitu. Baik, maknanya apa? Yakni menegahkan daripada membanyakkan yang demikian itu. Bukan tak boleh makan, jangan banyak-banyak sangat. Bukan tak boleh tidur, jangan banyak-banyak tidur. Bukan tak boleh bersenang-senang, jangan banyak-banyak sangat. Baik, kita sambung pada subtopik seterusnya tu. Hindari diri dari kekenyangan. Dan pada khabar ni kata-kata sahabat lah, bahawasanya makan atas kenyang itu mempusakai baras, yakni sopak. Makan sampai kenyang je ni selalu selalu sangat macam tu boleh kena sopak. Ustaz, saya daripada kecil sampai besar memang makan kenyang gila. Bukan kenyang kenyang gila, tak kena sopak pun alhamdulillah lah kalau tak kena. Tapi jaga-jagalah, ini antara nasihat sahabat untuk jaga kesihatan. Sabda Nabi SAW, salasatun turithu qasawatal qalbi, hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli. Artinya lebih kurang 3 perkara mempusakai keras hati, iaitu apa dia? Kasih akan tidur, dan kasih akan kesenangan, dan kasih akan makan. Jadi kurangkan sedikit supaya tak keras hati, tak keras hati untuk menerima kebenaran. Kalau berkeras dengan kebenaran, itu dipanggil berpendirian tetap. Baik, dan sabda Nabi SAW, man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamati wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamati. Artinya lebih kurang, barang siapa kenyang pada dunia, lapar ia pada hari kiamat. Dan barang siapa lapar ia pada dunia, kenyang ia pada hari kiamat. Ini hadis-hadis kelebihan lah, kelebihan supaya kurangkan makan. Dan lagi sabdanya bahawasanya ahli lapar pada dunia, mereka itulah ahli kenyang pada akhirat. Dan bahawasanya yang terlebih murka manusia kepada Allah itu orang yang bakhil, yang kaya. Dan tiada tinggal hamba akan memakan yang diingin akan dia, melainkan adalah baginya darjat dalam syurga. Demikianlah tersebut di dalam Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita kaya jangan bakhil. Bakhil ni apa? Kedekut lah.
Orang Melayu ni sampai ada yang digelar Haji Bakhil. Haji Bakhil. Haji Bakhil pula tu kan. Cerita Piramli tu kan. Cerita-cerita juga tapi ada pengajaran lah. Ambil pengajarannya kan. Dan sabda Nabi SAW, man akala fawqa shibai faqad akala al-harama. Artinya lebih kurang, barang siapa memakan atas kenyang, maka sesungguhnya memakan ia akan yang haram. Maknanya jangan makan terlebih sangat, banyak sangat. Memang betul haram Ustaz. Jadi dari segi hukum tidaklah sampai haram. Haram dekat sini makna cegah yang bukan betul-betul haram. Dan sabda Nabi SAW, asal bagi tiap-tiap penyakit itu kenyang perut. Penyakit itu datang dari mana? Dari perut. Jadi makan tu jangan sampai kenyang. Itu apa nama ni, nasihat Rasulullah begitulah. Masalahnya kita daripada kecil dah didik, makan sampai kenyang, makan sampai kenyang. Ayatnya saya pun terlepas juga ajar anak kan, makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang tu kan. Sepatutnya makan betis dulu kenyang. Kang suruh macam tu Kang, habis abang ayah boleh pula makan sampai kenyang. Sampai gerut bunyi kan. Perut dah tak ada ruang untuk makanan, ruang untuk angin dimasuk sampai keluar angin kan. Gerut kan. Baik. Kena belajarlah kita amalkan sedikit demi sedikit Dan sabda Nabi SAW, apabila memakan engkau atau meminum, maka kata olehmu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i ya hayyu ya qayyum. Versi lainnya, dengan nama Allah yang mana tiada memberi mudarat beserta namanya sesuatu pun, sama ada di bumi maupun di langit. Wahai yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya, nescaya tiada memberi mudarat akan dikau penyakit, dan jikalau ada padanya racun sekalipun. Mudah-mudahan kalau ada racun pun tak memberi mudarat. Bila setengah yang kita selalu baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim kan. Dan lagi sabdanya alaihi salam, nawwiru qulubakum bil ju'i wa khashnis siyabi. Terangkan olehmu akan hati kamu dengan lapar dan yang kasar daripada kain. Kain pilih yang kasar. Itu kalau kita mampu amalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan lagi sabdanya, barang siapa memakan sesuatu makanan kemudian berkata ia, Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan mengurniainya tanpa daya dan kekuatanku. Diampun Allah Ta'ala baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang kemudian. Ini kelebihan. Bukanlah maknanya lepas baca doa ni boleh buat dosa, tidak. Ini kelebihan-kelebihan amal. Dan tersebut pada awarif al-awarif. Paling tidak kalau tak hafal pun alhamdulillah. Jangan lupa sebut. Dan tersebut pada awarif al-awarif, sunat berkata pada awal suapnya bismillah, dan pada suap yang kedua bismillahirrahman, dan pada suap yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Sunat juga, boleh juga kita amalkan. Kali pertama suap bismillah, makan. Nak suap yang kedua bismillahirrahman, makan. Nak suap yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, makan. Kena lauk sedap, bismillah je, lupa dah. Ini tak, kena berlatih lah. Kena berlatih. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Baihaqi daripada Ibrahim bin Ali Az-Zuhli, berkata ia telah memilih hukama, yang ini apa nama ni, ahli-ahli hikmah, hukama,
daripada kalam Al-Hikmah akan 40,000 kalimah, dan dikeluar daripadanya 400 kalimah, dan dikeluarkan daripadanya 40 kalimah, dan dikeluarkan daripadanya 4 kalimah. Yang pertama, jangan engkau percaya sekali-kali dengan perempuan, godaan perempuan. Yang kedua, jangan engkau tanggung akan ma'idah barang yang tiada kuasa ia. Benda yang kita tak mampu, jangan. Yang ketiga, jangan tertipu daya engkau dengan harta, dan jikalau banyak sekalipun, harta yang banyak jangan sampai melalaikan. Harta penting juga, ya tak? Zaman sekarang duit bukan segalanya, tapi nak buat apa-apa memang perlukan duit. Tapi jangan sampai lalai lah. Lalai daripada kewajipan menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang keempat, memadai akan dikau daripada barang yang engkau mengambil manfaat dengan dia. Ambil daripada yang bermanfaat sahaja. Demikian yang disebut dalam kitab Sirajul Munir. Dan sabda Nabi SAW, Sayyidul amalil ju'u, penghulu amal itu lapar. Lapar yang dapat pahala puasa. Dan sabda Nabi SAW, al-ju'u mukhul ibadati, bermula lapar itu otak ibadah, iaitu khalis daripada ibadat dan yang jernihnya. Dan tersebut di dalam Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi SAW, barang siapa lapar perutnya, besarlah fikirnya dan cerdik hatinya. Salah satu cara nak cerdik hati, fikiran, lapar ataupun puasa. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi SAW, barang siapa kenyang perutnya dan tidur ia, keras hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berkata ia, bagi tiap sesuatu itu zakat, dan zakat badan itu lapar. Badan ni zakatnya lapar. Dan sabda Nabi SAW, ahyu qulubakum biqillatil dhahik wa qillatil shibai wa tahhiruha bil ju'i tasfu wa tarqa. Artinya lebih kurang, hidupkan olehmu akan hati kamu dengan sedikit tertawa, kurangkan ketawa. Habis Ustaz buat lawak, macam mana saya tak tahu? Itu supaya awak tak ngantuk. Kalau tidak, berdengkur awak dah penat kerja kan. Kena surau masjidnya aircon, tak? Penat kerja, nak nunggu antara maghrib isyak, duduk kuliah, rata je suara ustaz ni kan, ngajarnya, terlelap je tak apa, bunyi kuat pula tu. Dengkur kan. Itu antara sebabnya. Macam guru saya pun kalau kuliah kemarin sama juga. Saya dengan kawan-kawan dulu kemarin memang balik kerja, memang maghrib isyak juga kuliahnya sama. Balik kerja penat, kan. Lepas tu kuliah, duduk kuliah baca sama kitab kuning kan. Itu tu memang apa nama, ada je yang berdengkur tu ada. Memang akan ada. Itu sebab guru saya pun ngajar, kadang-kadang tu terpaksa buat lawak sedikit. Pasal apa? Biar tak ngantuk. Itu masalahnya zaman sekarang. Asalnya kalau ilmu tasawuf ni, kurangkan ketawa. Masalahnya bila tak ketawa ni, terutama kat masjid, ustaz ni tak best lah, ngantuk. Dia best tak best tu kerana apa? Kelakar ke tak kelakar? Zaman sekarang punya apa nama ni, cabaran kan, dakwah nak ceramah ni kan, ustaz ni best. Pasal apa? Kelakar. Itu yang cepat naik YouTube dia tu kan. Kalau yang tak ada lawak ni memang 374 semalam, hari ni 373, turun seorang subscriber. Naik turun itu je lah. Dah 2 tahun. Saya punya ustaz, siapa lagi? Saya punya lah. Kan. Baik. Jadi asal hukum tu tasawuf, ilmu tasawuf sedikit tertawa. Tapi zaman sekarang ni punya cabaran dakwah, yang bab ni yang tak dapat lagi nak buat.
nak kurangkan ketawa tu tu sebab memang belajar pondok madrasah itulah yang memang betul-betul ilmu tasawuf diamalkan tu tahu-tahu tak ada. Kalau kat apa nama kuliah ke masjid surau ni memang lagi banyak ketawa lagi banyak dipanggil. Kurang ketawa tak maaf lah ustaz kita ada jemputan lain. Baik, sekurang-kurangnya kita tahulah hukum ataupun ilmu asal tasawuf tu macam mana. Hidupkan olehmu akan hati kamu dengan sedikit tertawa, kurangkan ketawa, dan sedikit kenyang, dan sucikan olehmu akan dia dengan berlapar, nescaya jernih ia dan nipis ia. Allahu Akbar. Dan pada satu naskhah, khabuthat qulubukum bid-dhahiki wal akli fatahhiruha bil ju'i tanzuru ila azamatillahi ta'ala. Artinya lebih kurang, jahat hati kamu dengan tertawa-tawa, bahak-bahak tawa, dan makan, yakni dengan membanyakkan daripada keduanya. Tawa boleh jangan banyak, makan boleh jangan banyak-banyak. Maka sucikan olehmu akan dia dengan lapar. Lagi bagus puasa, nescaya menilik kamu kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Hasan, sabda Nabi SAW, bermula fikir itu nisfu ibadah, sebahagian daripada ibadah, dan sedikit makan itu iaitu ibadat, yakni ibadat yang kamilah, sempurna. Keutamaan orang yang berlapar, masuk pada tajuk keutamaan orang yang berlapar. Sabda Nabi SAW, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Artinya lebih kurang, yang terlebih hampir kamu daripada aku pada hari kiamat itu yang terlebih banyak lapar dan tafakkur, berfikir. Dan tersebut dalam Ihya, kata Hasan cucu Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, artinya lebih kurang, orang yang terlebih afdal kamu pada Allah darjatnya pada hari kiamat, orang yang terlebih panjang lapar dan yang banyak fikir pada Allah, yakni pada kejadiannya, kejadian Allah, makhluk Allah, bukan fikir Allah Ta'ala tu macam mana. Dan orang yang terlebih murka pada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, orang yang banyak makan, banyak minum. Kan tak boleh makan, kurangkan. Dan sabda Nabi SAW, man kathura ta'amuhu kathura azabuhu. Artinya lebih kurang, barang siapa banyak makannya, banyak siksanya. Siksa kalau apa jelah makannya, satu ditanya pasal apa, daripada mana dapat. Kalau terlebih makan sampai terlalu kenyang, akan disoal lah. Jadi kita dari segi kesihatan pun, kalau doktor pun memang tak suruh makan sampai banyak kan. Saya ambil apa nama ni, salah satu subjek ataupun course yang saya ambil dekat KM dulu, teknologi makanan itu apa, sains makanan, itulah, lupa dah. Jadi semua makanan ni boleh jadi racun kalau diambil terlebih daripada had yang sepatutnya. Nasi lebih jadi racun. Asalnya dia karbohidrat, bagus. Banyak sangat jadi racun. Maknanya jadi apa? Jadi penyakit lah. Lauk, ikan ke ayam, dia bagus protein, tapi kalau banyak sangat pun jadi penyakit. Jadi kalau hadis-hadis Al-Quran tu tak nak dengar, cerita pasal doktor baru nak dengar kadang. Kan? Doktor lagi percaya kan? Baik. Jadi dalam agama pun ada sebenarnya disuruh supaya jangan terlalu banyak makan. Yang ini dengan dihabaskan dia dan dihisap dan cerca dan pemalu ni pemukul di hadapan makhluk pada hari kiamat, maka bahawasanya yang halal daripada dunia itu ada hisap. Kerana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Surah At-Takatsur ayat 8. Artinya lebih kurang, kemudian sesungguhnya ditanya akan kamu pada hari kiamat daripada nikmat yang dikurnia Tuhan bagi hamba-Nya pada dunia. Ingat, nikmat tu akan ditanya juga. Mana dapat, macam mana dibelanjakan. Kalau makanan, makan banyak mana.
lebih-lebih ke tidak kan. Dan jikalau tiada azab neraka sekalipun dan hanya dipemalu, dipukul akan dia dan dicercanya dengan meninggalkan adab serta Allah Ta'ala, tak sampai masuk neraka memakan sampai kenyang ni, tapi malulah, dimalukan, dipukul kerana memilih ia akan syahwat dirinya dan membimbang dengan dia daripada ibadat akan Tuhannya serta tiada uzurnya. Dan ini negeri tempat khidmat dan ibadat bagi Tuhannya, tiada negeri tempat bersedap-sedap keinginan hawa nafsu. Maka mustahak ia akan cerca dan pemalu, pemukul dengan sebab demikian itu. Demikianlah tersebut dalam Minhajul Abidin dan bila-bila kitab lain Dan tersebut dalam Ihya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah SAW, "Albasu wa kulu washrabu fi ansafil butuni fa innahu juz'um minan nubuwati." Artinya lebih kurang, pakai olehmu dan makan olehmu dan minum pada setengah perut juga, maka bahawasanya ia satu juzuk daripada nubuwah. Amalan-amalan kenabian lah. Dan sabda Nabi SAW, "La sihhata ma'a kasratin naumi wa la sihhata ma'al kasratil akli wa la shifaa'a biharamin." Artinya lebih kurang, tiada sihat badan serta banyak tidur. Rasulullah dah cakap dah, banyak tidur tak sihat badan. Dan tiada sihat serta banyak makan pun tak sihat. Dan tiada sembuh berubat dengan yang haram. Nak berubat dengan yang halal. Kalau dah tak ada, dah tak ada yang halal langsung, dah cari dah ubat-ubat yang halal dah tak ada. Kalau tak diubat boleh mati, maka itu darurah, barulah boleh. Tak? Contoh penyakit apa? Contohlah penyakit apa? Contoh penyakit COVID lah, contohlah tak ada ubat dah. Ubat ini tak baik, ubat ini tak baik. Last tabib Cina kata, ini you makan ini jeruk cicak. Contohlah, ni contoh aja, ni bukan betul-betul. Benda haram kan? Cicak dijerukkan. Kita tabib Cina tu macam-macam. Yang cicak kubing lain, cicak apa ni, cicak semua. Ini baik. Contoh kalau dah tak ada yang halal, tak kala tu dibenarkanlah. Baik. Sebelum tu kena cari dulu yang halal. Dan sabda Nabi SAW, "As-sabhatu tamna'ur rizqa." Artinya lebih kurang, bermula tidur pada awal hari itu menegahkan rezeki. Tidur awal hari, maknanya kat sini yang lebih tepatnya lepas main subuh lah. Kalau pagi dia kerja, saya kerja malam ustaz, memang kena tidur pagi siang. Kalau malam ni saya nak kerja tak tidur, ngantuk ustaz. Ustaz bolehlah kerja pagi sampai petang, tidur malam. Lepas kuliah balik bab tidur. Saya ni kerja malam, pagi kena tidur macam ni. Kalau nak tidur pagi, jangan betul-betul lepas main subuh. Lepas main subuh, lepaskan, jangan tidur dulu sampai waktu duha, ataupun waktu isyraq. Kalau subuh 7, habis waktu berapa? Syuruk 7:03 minit, tambah 16 minit, jadi 7:19 tu waktu duha, waktu isyraq tu. Itu waktu boleh tidur, tak haram. Kalau lepas subuh, saya tak ingat haram ke makruh, nanti kena semak balik kitabnya. Tapi tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Antara sebab tak digalakkan tu menegah rezeki lah. Baik. Sambung atau menegahkan berkat padanya. Kerana bahawasanya waktu berzikir dan waktu tafakkur dan waktu membahagi segala rezeki yang hissi, yang tak nampak, iaitu rezeki badan dan rezeki yang maknawi seperti ilmu dan makrifah. Hissi yang nampak, minta maaf, dan maknawi seperti ilmu dan makrifah, mengenal Allah Ta'ala. Rezeki ada dua, kitab ni sebut ujung ni kan. Satu rezeki yang hissi, yang nampak, iaitu rezeki badan, ya duit, ya makanan dan sebagainya lah. Dan rezeki yang maknawi, rezeki yang tak nampak, seperti ilmu. Ilmu tu dikira rezeki, dan makrifah, mengenal Allah, itu pun rezeki. Jadi jangan risau kalau ada orang hartanya sedikit, tapi ilmunya banyak, dia rezekinya kira banyak lah. Ada orang rezeki duitnya banyak,
tapi ilmunya sedikit, dia kira banyak juga, banyak duit lah kan. Ada orang dua-dua banyak, duit pun banyak, ilmu pun banyak, alhamdulillah. Ada orang duit pun sikit, ilmu pun sikit, alhamdulillah. Jadi yang sampai macam tu kan. Baik. Sambung seterusnya bab yang ke-35 pada menegahkan dhahik. Artinya apa? Tertawa-tawa. Ini satu bab khas tertawa. Ya Allah ya Rabbi karim. Tertawa-tawa dengan nyata suara, kuat suara sekira tiada dengar akan dia dari jauh. Dan jika didengar akan dia dari jauh dinamakan dia qahqahah atau bahak-bahak, iaitu tertawa syaitan. Ketawa yang tak dengar sangat, perlahan, ketawa biasalah. Kalau ketawa yang kuat sampai jauh pun dengar, qahqahah, iaitu tertawa syaitan. Dan jika tiada nyata suaranya sekali-kali hanya tersenyum dengan manis mukanya jua dinamakan dia tabassum, iaitu tertawa anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ialah kepujian, itu ketawa yang bagus. Dia ketawa senyum je. Allahu akbar. Nak kena berlatih juga tu, bukan senang tu, ketawa senyum je kan. Ada orang dia bila ketawa tak bunyi, badan dia gerak kan. Ada juga macam tu. Itu senang sikit nak tiru yang tertawa senyum ni kan. Ada orang badan tak bergerak tapi suara qah-qah tu kan. Sama dengan bahasa Arab punya nama tu, qah-qahah. Memang qah-qah-qah bunyi tu kan. Baik. Hindari diri dari banyak ketawa. Ketawa boleh, jangan banyak. Dan kata Ahnaf, banyak tertawa itu menghilangkan haibah pada manusia, hebat. Dan banyak bergurau-gurau itu menghilangkan muru'ah. Muru'ah ni bahasa Melayu maru'ah, asal bahasa Arab muru'ah. Dan barang siapa melazimkan sesuatu diketahui orang dengan dia. Sabda Nabi SAW, kathratud dhahiki tumitul qalba. Artinya lebih kurang banyak tertawa itu mematikan hati. Tumit bahasa Arab tu apa? Mati. Itu bahasa Melayu tumit kaki tu kan, bagian tumit. Tumitul qalba. Baik. Jadi jangan banyak sangat ketawa, kurang sedikitlah. Tawa boleh, jangan banyak. Yang ini melalaikan dia daripada akhirat. Nanti tak ingat akhirat. Dan mempusakai menaruh marah di dalam hati pada setengah ketika, dan menghilangkan haibah, kehebatan dan ketetapan seperti yang tersebut dalam Ihya. Cukuplah kita tuan-tuan masuk Isyak. Jadi dapatlah kita beberapa perkara, kurangkan makan, kurangkan ketawa. Mudah-mudahan apa yang kita baca sama malam ni jadi manfaat kepada kita tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil